Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan sharing kita bersama-sama dengan tajuk endokrinologi, dengan topik endokrinologi untuk tahun 5 kuliah perubatan Universiti Al-Azhar, yang buku rujukannya adalah Essentials of Internal Medicine, ditulis oleh Profesor Dr. Magdi Ishak, bahagian 2. Jadi kita akan mulakan dengan satu kelenjar yang berada dalam kepala, yang di mana kita panggil nama dia pituitary gland. Pituitary gland ni dia adalah kelenjar yang berada di bahagian tengah-tengah kepala, kita panggil middle cranial fossa. Dia terletak di bahagian hypophyseal fossa. Dan yang penting untuk pituitary gland ni, kita kena tahu dia ada dua bahagian depan dan bahagian belakang, iaitu anterior lobe and posterior lobe. Seterusnya, yang penting untuk pituitary gland ni adalah dia didampingi oleh cavernous sinus, dan di bahagian atas dia ada hypothalamus. Apa pentingnya hypothalamus dekat bahagian atas ini adalah hypothalamus berhubung dengan pituitary gland secara langsung melalui satu tube ataupun satu stalk yang kita panggil pituitary stalk. Dan pituitary stalk ni dia hanya menghubungkan bahagian belakang iaitu posterior lobe bersama dengan hypothalamus. Kiranya anterior pituitary lobe tidak berhubung secara langsung dengan hypothalamus. Jadi apa fungsi hypothalamus kat sini? Dan kenapa dia kena connected kepada pituitary gland? Hypothalamus secara mudahnya dia akan merembeskan hormon-hormon yang akan mempengaruhi, yang akan memberi impak kepada hormon-hormon yang berada di dalam pituitary gland. Jadi bagaimana hypothalamus nak mempengaruhi anterior lobe? Sebab dia tak berhubung secara langsung dengan anterior pituitary lobe. Hypothalamus akan mempengaruhi anterior lobe melalui portal circulation. Sekarang kita akan cerita tentang hormon-hormon yang berada di dalam hypothalamus dulu, kemudian baru kita akan cerita tentang hormon-hormon yang berada di dalam anterior dan posterior pituitary lobes. Pertama sekali, hypothalamus mempunyai dua jenis hormon. Hormon yang pertama adalah hormon yang stimulate dan hormon yang kedua adalah hormon yang inhibit. Hormon yang stimulate kita panggil dia releasing factor, dan hormon yang inhibit kita panggil dia inhibiting factor. Kita mempunyai 6 jenis stimulating factor ataupun release factor from hypothalamus. Pertama sekali adalah thyrotropin releasing hormone, yang kedua growth hormone releasing factor, yang ketiga adrenocorticotropic hormone ataupun ACTH releasing factor, yang keempat prolactin releasing factor, yang kelima gonadotropin releasing factor, dan yang keenam, melanocyte stimulating hormone releasing factor. Berdasarkan nama-nama mereka, jadi kita tahu diorang ni akan mempengaruhi ataupun stimulate hormon yang mana satu. Contoh, ACTH releasing factor. Bila ACTH releasing factor dirembeskan daripada hypothalamus, kan kita kata daripada hypothalamus, dia akan pergi kepada pituitary gland kan. Jadi bila dia pergi dekat pituitary gland tu, dia akan menyebabkan apa yang terjadi? Dia akan menyebabkan increase in secretion of ACTH. Dan begitulah juga seterusnya dengan hormon-hormon yang lain. Contoh nama dia growth hormone releasing factor. Jadi daripada hypothalamus tu, bila dia pergi dekat pituitary gland, dia akan stimulate hormon apa? Nama dia GHRFN, growth hormone releasing factor. Dia pergi dekat pituitary gland, dia akan menyebabkan release of growth hormone. Macam tu lah. Jadi tengok pada nama dia, maka kita akan tahu dia akan affect hormon yang mana satu. Jadi bila kita dah hafal ke-6 nama yang berada di hypothalamus ni, secara automatiknya kita juga akan hafal ke semua nama hormon yang berada di anterior pituitary lobe. Sebagaimana hypothalamus ada hormon, begitu juga dengan anterior dan posterior pituitary gland. Jadi anterior pituitary lobe ada 6 hormon juga. Dia adalah nama-nama yang sama macam mana dengan hypothalamus tadi, iaitu TSH, GH, ACTH, prolactin, gonadotropin dan melanocyte. Nama yang sama, cuma diorang bukan releasing factor, diorang bukan stimulating hormone. Diorang adalah hormon yang distimulatkan lah oleh hypothalamus. Bagaimana pula dengan posterior pituitary lobe? Dia ada apa? Dia ada 2 hormon je berbanding dengan anterior pituitary. Jadi posterior pituitary lobe mempunyai
dua hormon, iaitu antidiuretic hormon ADH dan yang kedua oxytocin. Jadi sekarang kita dah habis dengan hormon-hormon yang berada di dalam pituitary gland. Tapi kita tak habis lagi dengan hormon-hormon yang berada kat dalam hypothalamus. Jadi kita berbalik semula kepada hypothalamus. Kita dah sebut dia punya hormon yang stimulating ataupun kita panggil release factors. Apa pula hormon yang inhibiting factors dia? Okey, kalau release factors daripada hypothalamus ada 6 jenis. Inhibiting factors pula ada 3 jenis sahaja. Okey, apa 3 jenis inhibiting factors yang ada kat dalam hypothalamus ni adalah GH, prolactin dan MSH sahaja. Jadi dengan namanya GH releasing inhibiting factor, kita tahulah bila hypothalamus releasekan hormon ni, maka dia akan inhibit growth hormone release from anterior pituitary gland. Dan begitu jugalah dengan nama-nama hormon yang lain. Cuma sedikit fun fact, untuk inhibiting factors, jarang-jarang kita dengar dopamin ni adalah inhibiting factor. Biasanya dopamin ni kita dengar adalah hormon yang stimulating. Sebab kita tahu dopamin ni memberi impak kepada apa? Kepada penghasilan catecholamines. Okay, tapi tak apa. Untuk isu ni, dopamin dia adalah prolactin releasing inhibiting factor. Dia akan inhibit prolactin release. Jadi kita masuk kepada tajuk yang penting, iaitu diseases of pituitary gland. Kita akan mulakan dengan anterior pituitary lobe. Apakah penyakit-penyakit yang ada ataupun berasal daripada anterior pituitary lobe? Yang pertama sekali kita panggil hypopituitarism, kurangnya hormon-hormon daripada anterior pituitary. Yang kedua kita panggil hyperpituitarism, terlebihnya hormon-hormon yang berada di dalam pituitary gland. Kemudian selepas selesai bercakap tentang hypopituitarism and hyperpituitarism, kita akan bercakap pula berkenaan pituitary tumors. Now, berbalik kepada hypopituitarism, apa penyakit-penyakit yang berunsurkan hypopituitarism? Okey, hypopituitarism terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang berlaku di dalam kanak-kanak, in children, dan yang kedua yang berlaku di dalam orang dewasa, adult. Ada 3 penyakit utama yang berlaku di dalam hypopituitarism in children, iaitu kita panggil dwarfism, Froelich syndrome dan Laurent-Moon-Beadle syndrome. Kemudian untuk hypopituitarism in adults, di dalam orang dewasa pula, hanya ada 2 penyakit yang disebutkan dalam buku ni, iaitu isolated hormone deficiency and panhypopituitarism. Di bawah bahagian panhypopituitarism, penulis ada menyebut berkenaan pituitary apoplexy. Kemudian di hujung tajuk hypopituitarism, kita akan belajar tentang rawatan ataupun treatment of hypopituitarism secara keseluruhan. Kemudian kita akan masuk kepada tajuk hyperpituitarism, di mana ia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pituitary gigantism, acromegaly and hyperprolactinemia. Okey, jadi kita selesai berkenaan tajuk-tajuk diseases of anterior lobe. Kemudian kita akan sambung dengan diseases of posterior pituitary lobe. Tapi sebelum tu nak tanya, apakah 2 hormon yang berada dalam posterior pituitary lobe? 2 sangat. 1, 2. Okey, betul. Iaitu ADH, antidiuretic hormone, dan oxytocin. Dalam bahagian diseases of posterior pituitary hormone, penulis hanya menyebut tentang penyakit yang berlaku sekiranya ada masalah terhadap ADH. Sekiranya ADH terkurang, maka akan berlakunya diabetes insipidus. Sekiranya ADH terlebih, akan berlaku SIADH, SIAD, iaitu Syndrome of Inappropriate ADH Secretion. Maka kita selesai dengan tajuk diseases of pituitary glands. Dan akhir sekali, kita akan belajar berkenaan differential diagnosis of polyuria. Setakat itu saja pengenalan terhadap diseases of pituitary gland. InsyaAllah kita akan sambung lagi di sharing yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.